Nama saya Muhammad Ali. Saya dicalonkan bagi M22 Debar di kawasan Parlimen Pekan di 085. Dan saya berasal daripada Kampung Patah Hilir Pekan Pahang. Dan ayah muda saya pula berasal daripada Tanjung Mendap, itu kawasan dengan kawasan Debar. Dan saya berumur 46 tahun, mempunyai seorang isteri dan juga seorang anak. Saya belajar di sekolah Menengah Amat dan kemudian melanjutkan pelajaran saya ke sekolah Menengah Amat dan juga sekolah Menengah Sains dan Haji Masyarakat Menengah Pahang. Dan apabila telah tamatkan ujian pelajaran Malaysia, saya pula melanjutkan pelajaran saya di Amerika Syarikat di Miami, Florida, dan telah terbit pada tahun 1998. Saya memulakan kerjaya saya sebagai seorang jurutera di sebuah syarikat kerajaan di Sungai Buloh. Itu salah sebuah syarikat yang menyediakan peralatan senjata untuk rekan kita. Dan kemudian bertindak ke negeri Pahang dan kerja di banyak syarikat yang banyak syarikat multinasional. Dan kemudian menceburkan diri saya sebagai seorang usahawan. Dan kini saya sebagai seorang usahawan dan juga sebagai salah seorang ahli ilmu sekolah Tiada Engineering and Science. Salah sebuah anak syarikat Tiada Kompetensi. Dan saya telah menceburkan politik sejak daripada dahulu lagi. Pada tahun 2004 hingga 2008, saya telah mendapat jabatan sebagai ahli waris kuasa pemuda UMNO bahagian Pekan. Dan pada 2008 hingga sekarang, saya telah mendapat jabatan sebagai ahli waris kuasa UMNO bahagian Pekan. Bawah kepimpinan Ketua UMNO bahagian saya melangkah Amin Menteri, iaitu Yang Berhormat Datuk Haji Muhyiddin Abdul Razak. Saya juga mendapat jabatan dalam bahagian daripada NGO, termasuklah gerakan pernah menjadi fungsi pada gerakan di Parlimen Pekan, dan juga ini saya menjalankan sebagai pengurusi Majlis Rumah Pakatan Mahasiswa Pekan. Nah, ini kali pertama saya diberi kepercayaan oleh untuk bertanding sampai M22 Debar. Jadi maknanya YB ini kali pertama bertanding dan antara muka baru yang dibariskan oleh Datuk Seri Najib. Ya, saya itulah harapan yang diberikan oleh saya untuk transformasi, dalam agenda transformasi. Sekiranya diberikan mandat oleh rakyat, apakah perancangan YB untuk dilaksanakan di dalam kawasan Dun Beban? Saya akan melaksanakan agenda konstitusi seperti apa yang telah digariskan dalam manifesto Barisan Nasional baru-baru ini. Kita akan cuba melaksanakan beberapa bahagian dalam seperti yang termasuk dalam manifesto tersebut, seperti contohnya pembangunan luar bandar. Dan kawasan Bebar ini adalah kawasan yang masih lagi dikira kawasan luar bandar. Itu pembangunan untuk segenap lapisan masyarakat dan sosok ekonomi yang berbeza. Jadi saya juga akan cuba melaksanakan transformasi itu sebagaimana yang telah digariskan dalam manifesto kerajaan yang dilancarkan oleh Barisan Nasional baru. Saya nak tanya pendapat YB tentang calon pembangkang pula. Adakah YB memang ada jangka akan dicabar oleh calon pembangkang yang telah disenaraikan sekarang? Saya tidak kisah apa saja yang dicabar oleh siapa pun, sama ada di Pakatan Rakyat ataupun lepas ataupun bebas. Pada saya, apa yang saya ingin juangkan ini adalah demi kepentingan masyarakat, dan saya lebih percaya bahawa Barisan Nasional lebih mampu untuk melaksanakan agenda transformasi ini untuk merubah nasib anak bangsa kita di masa hadapan yang lebih jelas dan lebih konkret dan lebih bersistematik dan berperancangan yang lebih baik.
So YB ada apa strategi yang istimewa ke yang di-apply atau di-adapt untuk sepanjang kempen ni? Saya berpandangan bahawa saya telah bekerja sejak dahulu dari mendekati masyarakat. Cuma apa yang saya lakukan sini hanyalah untuk memastikan bahawa setiap golongan masyarakat ini, setiap undi-undi memberikan undinya pada rakyat. Kerana saya mendapat bahawa rakyat kembali berjasa. Dalam Parlimen Pekan itu di bawah kepimpinan Ahmad Al-Qudsi sebagai Ketua Umum Bagai Pekan, sebagai Parlimen Pekan. Dan saya bahawa rakyat Pekan pun lebih bijak untuk menilai tentang apa yang telah dilakukan di bawah yang Ahmad Al-Qudsi sebagai Perdana Menteri. Jadi saya tidak nampak masalah yang begitu ketara. Cuma apa yang harus kita lakukan ni adalah untuk turun ke padang dan mendekati bertemu kenal diri sebagai calon yang akan meneruskan agenda transformasi kita dan negeri kita. Setakat ni dah masuk hari ke-7 kita berkempen. So, macam mana dengan penerimaan rakyat di Dun Bopar ni selepas YB sah dicalonkan sebagai calon Barisan Nasional? Alhamdulillah, setakat apa yang saya turun ke padang, saya buat turun daripada kedai ke kedai, rumah ke rumah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana saya mendapati semuanya menerima dengan baik tentang calon pilihan dalam negeri Barisan Nasional, dan mereka meletakkan kepercayaan yang sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Di hari ke-13 ni, ramai yang mengatakan ini satu pertandingan yang sengit antara Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional di mana-mana parlimen dan di mana-mana DUN. Jadi sejauh mana keyakinan YB untuk Barisan Nasional menang di Dun Bopar ni? Adakah YB yakin kita akan menang bergaya? InsyaAllah, selama ini Dun Bopar ni telah disetujui oleh seorang pemimpin yang banyak berjasa yang telah mendekati segenap masyarakat secara pribadi dan kenal secara langsung. Dan sini saya hanya cuma adalah satu peralihan kuasa di mana saya telah menggantikannya untuk meneruskan misi dan visi Barisan Nasional itu. Yang kedua, saya merasai dengan saya turun ke padang bersama-sama dengan anak Datuk Ishak ni, bekas Adina dengan NDP2 Bopar ni, insya-Allah kita akan dapat menang dengan lebih baik. Mungkin inilah yang kita harapkan, bahawa satu transformasi yang begitu berjaya untuk kita buktikan bahawa selama ini dan negeri kita mempunyai pandangan yang baik, iaitu untuk merubah, untuk mentransformasikan peralihan kuasa daripada orang yang lama kepada orang yang baru. Dan penerimaan daripada masyarakat amatlah positif, dan mereka perlukan orang yang baru untuk meneruskan agenda Barisan Nasional. Saya ingin menyatakan bahawa kita harus meletakkan kepercayaan yang tinggi dan penuh kepada Yang Maha Kuasa Najib sebagai pemimpin kita yang berasal dari Pekan. Dan saya juga merayu kepada setiap pengundi-pengundi agar memberikan kepercayaannya dalam bentuk kita datang dan turun undi pada hari yang ditentukan, iaitu pada 5 bulan nanti, supaya Yang Maha Kuasa dapat terus mentadbir negara kita dengan lebih baik dan terus memperjuangkan nasib agama, bangsa dan negara kita pada masa hadapan, insya-Allah.